Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muka surat berapa? 101 Imam Nawawi. Kita sambung 101 perenggan kedua. Kita ni dah berapa Ramadan 20. Hari ni 23 24 dah ini. Makna pagi tadi malam 24 lah. Jadi kita dah berapa hari? 4 hari kita mulai di sini. 4-5 hari. 5 hari kita buat solat tahajud. Tadi kita buat tahajud dengan taubat. Kemarin saya tak tahu pasal Ustaz Ibrahim ambil kemarin. Esok kita akan buat tasbih, solat sunat tasbih. Dia qiyamul lail ni tak ada masalah. Nak buat tahajud banyak pun boleh, nak buat tasbih pun boleh. Sebab ada setengah tempat tu kalau kita tak buat tasbih dia kata tak panggil qiyamul lail. Jengkreng tu. Nabi suruh kita banyakkan tahajud. Cuma tasbih ni sepanjang hidup kita kena buat sekali. Kena buat. Jadi esok kita buat tasbih pula. Jangan tidur pula masa sujud. Sebab tasbih 10 masa sujud. Jengkreng tu tidur. Kita tengok Imam Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, pengarang kitab ini, mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hambanya yang suka membeza-bezakan orang lain kerana status sosial, pangkat, keturunan atau kekayaan. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membezakan hanyalah tahap ketakwaan mereka. Jadi Imam Nawawi menyebut Allah sangat membenci, Allah sangat tidak menyukai kepada hamba dia yang membezakan hamba dia yang lain. Kenapa? Persoalannya kenapa Allah tidak menyukai kepada hamba dia yang membezakan hambanya yang lain, sama ada dari segi status sosial, pangkat, ataupun dari segi keturunan maupun kekayaan harta benda. Kerana manusia ini adalah sifat dia ubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah. Dia tidak akan boleh merasakan dia tu besar daripada orang lain, tak boleh. Cuma dia kaya kerana maha kayanya Allah. Dia pinjam kekayaan daripada Allah. Dia dapat naik pangkat kerana maha pangkatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni pangkat paling tertinggi, dia yang paling agung. Dan dia menaikkan hambanya sendiri di kalangan hamba dia itu sendiri. Allah yang menaikkan martabat hambanya. Allah menghapuskan aib hambanya. Jadi Allah segala-galanya. Sebab itulah Allah sangat tidak menyukai kepada hambanya yang membezakan hambanya yang lain. Contoh, kita nak bagi derma, kita tidak boleh membezakan orang ni dapat sekian-sekian, orang ni dapat sekian-sekian. Umpama orang ni baik dengan kita, kita bagi lebih sikit. Orang ni tak berapa nak baik dengan kita. Orang ni jenis perangai tak berapa nak baik, kita pun tak bagi. Ni tidak boleh. Tapi kalau kita bagi di atas, orang ni keluarga dia 10 orang, kita bagi 100. Orang ni laki bini, kita bagi 50. Itu dipanggil adil. Sebab keluarga ramai, bagi lebih, tak ada masalah. Yang Allah tidak bagi, tidak membenarkan kita ni membezakan darjat. Contoh kedua, buat kenduri, kita membeza-bezakan. Hak ni VIP. Orang miskin kampung duduk belakang sekali, duduk di bahagian tabir. Orang VIP, orang kaya, duduk di hadapan meja bulat. Orang kaya tak payah bagi meja bulat bah, biar duduk atas baku. Orang miskin tu kena duduk di meja bulat. Orang miskin kena duduk di kerusi yang ada kain comel. Orang kaya tak payah dah, sebab rumah dia beres dah. Rumah dia baku buat daripada mah, capur dengan perok, capur dengan gasor, segala benda mineral capur habis untuk buat bahan
binaan di dalam rumah orang kaya. Jadi kita kena utamakan orang miskin daripada orang kaya, barulah majlis itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang senantiasa berlaku di kalangan masyarakat. Setiap kali kita pergi melihat kenduri, majlis kenduri, dan orang miskin ni duduk belakang sekali. Nah, hok paling teruk orang miskin suruh basuh pinggan. Suruh basuh pinggan. Ni sekali lagi jengkreng. Ni memang jengkreng terus ha. Otak musim. Nah, otak musim. Pada dia orang kaya itu adalah tetamu besar dia, padahal orang miskin itu tetamu besar. Nah, mana tinggi amalan orang kaya dengan orang miskin? Tinggi amalan orang miskin. Kalau hok tinggi, hok paling teruk miskin tak ada amalan pula, lagi teruk. Tapi kalau orang kaya amalan tinggi pula, lagi baik. Amalan tinggi kaya pula, itu lagi baik. Ini kita kena beringat, kita kena berjaga-jaga apabila kita nak membezakan antara dua pihak. Saya teringat di dalam satu riwayat yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Cerita ini diceritakan di dalam Majmu' al-Ahadits as-Sahihah karangan Ustaz Zulkifli Al-Bakri. Dia ada 2 jilid kitab tu. Ibnu Abbas menyebut 3 perangai orang jahiliah ni yang kita boleh ikut. Yang pertama, apabila dia nak bini ramah, dia tidak cerah huk nombor 1. Nah, orang jahiliah nak bini ramah, dia tak cerah huk nombor 1. Dia jaga sungguh. Pada dia, you are the best. Memang bini nombor 1 ni paling terbaik. Cuma kalau bini tanya, dah guana ya awak beri sangat nak bini? Tu perangai saya gelinya nak buat guana bawah. Perangai gelinya. Bini beres lalu lah, pasal kita tidak membezakan. Ya, kita tidak kata awak ni ikat kembung dah lah ni, awak ni ikat duyung. Kita tidak membezakan macam tu. Jadi kalau dia ikat toko, bini nombor 2 ikat toko jugalah. Bini nombor 3 ikat toko. Nah, bini nombor 4 kecil sikit ikan bilis. Jadi kita kena meletakkan benda tu sama. Ni perangai orang jahiliah ni. Ibnu Abbas sebut. Bukan hamba sebut, hamba menyatakan sahaja. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yang kedua, Ibnu Abbas menyebut perangai orang jahiliah yang kita boleh ikut adalah apabila saudara mara dia berhutang, muflis, dia tolong bayar. Dia tolong bayar. Nah, kita lagu mana kita? Kawan kita pernah ada duit, pakai kereta mewah pula, tiba-tiba dia jatuh bankrupt. Kita buat lagu mana? Padai muka mubah. Itu doa orang kita. Doa orang Melayu. Nah, bukan orang mukmin. Orang mukmin ini senantiasa mendoakan kebaikan di atas orang lain. Orang jahiliyah menjaga maruah kaum dia sendiri. Yang ketiga, orang jahiliyah ni perangai yang kita boleh ikut, dia mentaati orang tua dia. Dia mentaati orang tua. Nah, kalau kita lihat contoh orang Cina hari ni, mak ayah memang dia utama sungguh. Kaya setara mana dia utama sungguh. Saya pernah diceritakan oleh abang saya sendiri, sahabat dia ni Cina. Apabila dia nak pergi, dia daripada overseas, daripada England, dia balik ke Kuala Lumpur, dia naik private jet, dia pergi ke Pulau Pinang, bukan semata nak buat bisnes. Dia datang Kuala Lumpur nak buat bisnes, tapi dia turun di Kuala Lumpur, dia ambil satu flight lagi balik ke Pulau Pinang, tengok mak dia dulu. Cina ni. Nah, tengok mak dia dulu. Betul lah Ibnu Abbas menyebut kategori orang jahiliyah, perangai dia. Dia jaga 3 perkara. Agar mudah berpegang pada sikap seperti yang disarankan Syekh Abdul Qadir, sebahagian ulama biasa membaca dan seperti ini. Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura wa ja'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sabar dan pandai bersyukur. Jadikanlah aku hamba yang hina menurut pandangan diriku, tetapi dipandang mulia menurut pandangan manusia. Ini diajar oleh ulama. Kita berdoa kepada Allah supaya kita menjadi hamba yang sabar dan bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bersyukur lagu mana? Kita dapat sahur makan sikit pun kita alhamdulillah. Dah queue kan tadi nak buat lagu mana, queue panjang. Nah, lauk tak cukup nah ustaz, doktor tak cukup. Marah ke Dr. Hamzah, tak cukup lauk. Serna bulak mata-mata.
Jadi boleh makan sikit, alhamdulillah, syukur. Bila kita di dalam keadaan jemaah ni sikit mengenyangkan, berbanding kita duduk sore payah 3 pinggir, kena pula tubuh kecil supaya hamba ni payah 3 pinggir. Nah, tapi bila duduk dalam keadaan ramah macam ni, walaupun sikit mencukupi. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, besarnya, hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita diajar berdoa kepada Allah supaya kita ni hina pada pandangan diri kita sendiri. Mana pandangan diri kita ni merasakan diri kita ni hina. Ada setengah orang beranggapan pandangan diri dia ni baik. Kita kena anggap diri kita ni sangat hina pada pandangan kita, bukan pada pandangan orang lain. Dan juga kita juga diajar supaya dipandang mulia menurut pandangan manusia. Jadi yang paling penting, kita kena perbetulkan diri kita terlebih dahulu. Ini kesimpulan daripada doa ni. Kita perbetulkan diri kita terlebih dahulu. Nah, kita tengok kelemahan diri kita. Walaupun tu imam, tengok kelemahan diri sendiri. Walaupun tu hufaz, tengok kelemahan diri sendiri. Walaupun tu wakil rakyat, melihat kelemahan diri sendiri. Seperti mana pemimpin-pemimpin di zaman Rasulullah melihat kelemahan dirinya sendiri. Contoh, kita lihat bagaimana kelemahan dilihat kepada tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini sebagai penutup pada pagi ni. Sultan Muhammad Al-Fatih semasa peperangan 53 hari, hari ke-52 tak menang lagi. Peperangan menakluki kota Konstantinopel, tak menang lagi pada masa itu. Jadi malam tu, selepas Sultan Muhammad Al-Fatih bertahajud, dia raung semua kawasan tempat penginapan tentera dia. Tempat penginapan tentera ni dia raung habis. Dia lihat sore tak ada. Kau tahu gimana? Pergi sekodeng kau, nah, ambil duit brim kau, tak ada. Hilang mamak ni. Tengok-tengok, duduk togok agak. Siapa nama dia? Urban. Nah, kenapa Urban togok agak? Mama togok agak, moga dia dulu Kristian. Dia asal Kristian. Dia asal Kristian dan dia melihat kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih nak mengikuti sekali perang. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih didik Urban menjadi tentera yang baik sebagai pemegang meriam, sebagai penembok meriam. Urban dia hebat dalam bab tu. Tiba-tiba dia minum arak. Jadi Sultan tanya dia, wahai Urban, kenapa kamu minum? Dia kata, boh, 52 hari dah boh, tak menang-menang lagi. 52 hari dah, tak menang-menang. Mengeluh kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih pun ambil pedang, letak di tengkuk. Sultan Muhammad Al-Fatih bertanya kepada Urban, kamu nak bertaubat ataupun hendak aku bunuh? Maka Urban kata, aku bertaubat, wahai Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka bertaubatlah Urban, buang arak. Esok menang, hari 53 menang. Walaupun 200,000 terkorban, 50,000 yang tinggal, tapi Islam menang pada masa itu. Tengok cara Sultan Muhammad Al-Fatih koreksi tentera dia, kesalahan tentera dia, dia pantau habis. Dia jangan ceritalah, sebab dia semaya berjemaah tidak tinggal, qiyamul lail tidak tinggal, solat sunat rawatib tidak tinggal, solat sunat duha tidak tinggal. Buktinya dia tanya jemaah tu semasa selesai perang, dia tanya, siapa yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail malam sepanjang bersama dengan aku, sila duduk. Makna tak pernah tinggal. Semua berdiri belaka. Nah, berdiri belaka. Kalau tak pernah tinggal, duduk. Makna berdiri belaka tinggal. Dia sore huk duduk. Nah, dia sore huk duduk. Bermaksud di sini dia adalah pemimpin paling terbaik. Ini soalan paling lah ditanya. Antara soalan yang ditanya, siapa tidak pernah meninggalkan solat berjemaah, berdiri belaka. Yang pernah tinggal duduk, yang tidak pernah tinggal berdiri belaka. Yang kedua, dia tanya siapa yang tidak pernah meninggalkan solat sunat rawatib, yang pernah tinggal duduk, tak pernah tinggal berdiri. Jadi separuh ada. Tanya lagi, siapa yang tidak pernah meninggalkan solat duha sepanjang bersama dengan aku,
maka 2/3 duduk, 1/3 berdiri. Dia tanya last soalan keempat, siapa tak pernah tinggal qiyamul lail? Huk lain duduk belakang, dia seorang berdiri. Bermaknanya di sini kesimpulan pertama, kemenangan Sultan Muhammad Al-Fatih kerana dia mempunyai tentera yang baik. Semua jemaah belakang tak pernah tinggal. Yang kedua, kemenangan dia pemimpin yang baik. Dia pemimpin yang baik, dia mendidik rakyat dia jadi rakyat yang baik. Yang ketiga, dia mempunyai askar yang baik. Negara Islam, nak daulat Islam, nak angkat martabat Islam, 3 perkara paling penting. Tentera kena baik, askar kau kena baik, polis pun kena baik, rakyat kena baik, pemimpin pun kena baik. 3-3 kena gabung sekali, barulah daulah Islamiah dapat ditegakkan di negara ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa alhaqna bis salihin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.